Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang telah menghubungi saya dan suruh saya jelaskan kes Guan Eng terhadap saya. Guan Eng telah saman saya dan Guan Eng menang 600,000. Jadi mereka kata macam mana Guan Eng menang dan kenapa saya kalah. Saya tidak lihat seperti begitu. Saya lihat sebagai saya menang dan Guan Eng kalah. Ini kerana Guan Eng telah meminta 100 juta dari saya. 10 juta untuk tiap satu artikel, 10 artikel, total 100 juta. Guan Eng beritahu mahkamah inilah nilai reputation dia, value reputation dia is 100 million. Mahkamah tidak setuju. Mahkamah hanya benarkan 600,000 sahaja. Bermaknanya, tafsiran mahkamah, nilai reputation Guan Eng, or Guan Eng's reputation, value dia hanya 600,000 sahaja, tak sampai 1 juta. Bukanlah 100 juta seperti Guan Eng minta. So, dari segi itu, saya menang. Guan Eng kalah. I won. Because I managed to establish Guan Eng's reputation at only 600,000 ringgit. Satu nilai yang sangat rendah. Padahal Guan Eng menilai reputation dia, he valued his reputation at 100 million. Mahkamah tak setuju. Mahkamah kata is less than 1 million. 600,000 sahaja. So, from that point of view, saya yang menang. Bukan Guan Eng yang menang. You have to look at the big picture, not the small picture. Itu satu. Isu yang kedua. Sudah 20 tahun saya disaman. Berbagai-bagai orang. Nordin Kardi pun saman saya. Peguam Najib, Syafiq Abdullah pun saman saya. Robert Kwok saman saya. Jack Chia ni, Alibaba saman. Ramai. Orang yang boleh katakan terkaya di Hong Kong. Orang terkaya di China. Semua saman saya. Lawyer yang terkenal iaitu Syafiq Abdullah saman saya. Ramai orang saman saya. Tapi dah 20 tahun saya disaman, saya tidak lawan satu pun. Bermaknanya you sue me, I don't care. I don't even bother go to court to fight. Itu attitude saya. Bukan saja kes civil. Bukan saja kes saya disaman. Juga kes kriminal. Kes jenayah. Saya di charge di mahkamah tentang kononnya saya fitnah Rosmah Mansor. Dan saya di charge di bawah criminal defamation. Ini bukan civil suit, ini criminal suit. Bermakna kalau saya kalah, saya masuk jail. Bukan saya kena bayar ganti rugi ke berapa ratus ribu, tidak. Tapi saya tak layan. Apabila saya serit bawa di mahkamah dan saya di charge di depan di hakim, pendakwa raya charge saya depan hakim, saya ditanya mengaku salah atau tidak bersalah, saya tidak jawab. Are you innocent? Do you plead guilty or not guilty? Saya tak jawab. Saya diam saja. Saya tengok aja ke hakim tu. Hakim pun dia jenguk. He look up. How do you plead? Guilty, not guilty? I said, I refuse to reply. Hakim kata, well, if you refuse to reply, we take that as not guilty. Saya marah hakim. I scolded the judge. I said, I did not say I'm not guilty. I said, I refuse to reply. I refuse to reply because the charge is mala fide and defective. Bila saya kata charge tu mala fide defective, maka pendakwa raya pun tengok ke lawyer saya dan tanya, di mana yang kata defective? Lawyer saya kata, tak tahu. Itu dia kata defective, saya pun tak tanya dia. So, defective kerana di bawah charge tersebut, criminal defamation, charge tu ialah sekiranya kita mengfitnah pegawai kerajaan. Under that section yang saya di charge.
Rosmah ni semasa itu isteri kepada Timbalan Perdana Menteri. Dia bukan public servant, dia bukan pegawai kerajaan. Macam mana awak charge saya di bawah charge yang sekira saya mengfitnah pegawai kerajaan, saya boleh di-charge? She's not a government servant, she's a wife of a deputy prime minister. So defective lah charge tu. Macam mana pendakwa raya pun undang-undang tak faham. Dan saya kata mala fide oleh kerana ini isu politik. Anwar pun kata mala fide, Najib pun kata mala fide, Zaid Hamidi pun kata mala fide. Semua orang, Anwar, Najib, Zaid Hamidi, semua kata is political and mala fide. Saya pun samalah, political dan mala fide. It's not really a criminal issue. Anyway, saya refuse to reply. Saya tak mau jawab. I scolded the judge. I kata, I did not say not guilty. I said, I refuse to reply. Lepas tu, judge tu kata, oh, kalau macam tu, kita anggap not guilty lah. Kita fix the trial lah. Bagi bail. I refuse. Pendakwa raya minta bail 10,000. Lawyer saya appeal, desak, kalau boleh bagilah 5,000. I said, I refuse to pay any bail. 1 sen pun saya tidak akan bayar. Dan saya pun turun dari kandang tertuduh. Dan polis pun terkejut tengok saya. Dia kata, ke mana awak nak pergi ni? Saya kata, ikut saya. Bawa saya ke jail. Saya tidak akan bayar. Akhirnya, hakim tu panggil pendakwa raya dan lawyer bincang. Hakim kata, okey, kita bagi bail 3,000. Macam mana 3,000? Pendakwa raya minta 10. Ni lawyer saya minta 5. Pandai-pandai hakim turunkan jadi 3. Sebab dia takut. Saya kata 3,000. 1 sen pun saya tak bayar. Saya pun terus masuk lock up. Saya masuk lock up. Saya jerit ke polis. Oi, ikut saya ke lock up. Masuk saya dalam lock up. Polis pula terhege-hege ikut belakang saya. Dan saya pergi Sungai Buloh. Saya tak mau bayar bil. Ada orang tu dia bawa 10,000 cash. Dia kata, Tengku, I have cash 10,000 in my pocket. Saya boleh bayar. No, I kata. Saya tak sudi awak bayar. Walaupun bil hanya 3,000, dia ada 10,000. Dia nak bayar. No, I said. Saya masuk lockup. Saya pergi Sungai Buloh. Saya tak peduli. That is called passive resistance. Yang diajar kepada kita oleh Gandhi. Apabila Gandhi menentang British, sebab British ni dia kuat, powerful. British ada askar, ada senapang, ada meriam. Susah kita nak lawan British sekiranya active resistance. Jadi Gandhi buat passive resistance. Akhirnya jatuh juga British. Akhirnya merdeka juga India. So passive resistance kita jangan layan, kita jangan lawan. Apa dia nak cakap, lantakmu lah. Nak cakap apa, lantakmu lah. Nak buat apa, lantakmu lah. Kita jangan layan, kita jangan lawan. We just say, I refuse to reply, I refuse to talk. Saya tidak akan jawab, saya tidak akan balas. Awak nak saman, saya tak lawan. Awak nak charge, saya tak lawan. Awak letak bail, letaklah, saya tak bayar. Letak saya dalam lockup, letak saya dalam Sungai Buloh. That is the way I fight. Dah 20 tahun, orang saman saya, lebih lagi kalau orang tu orang kerajaan, saya tak layan. Dan jangan lupa, Lim Guan Eng tu, orang kerajaan semasa itu. He is in the government. Dia Menteri Kewangan. Jadi, he's not opposition. So, at that time, dia kerajaan. Lim Guan Eng is kerajaan. Lim Guan Eng is Menteri Kewangan. Jadi dia nak saman saya buat layanan yang samalah. Layanan saya ialah saya tak layan, saya tak jawab, saya tak lawan. That's what I did. So, Lim Guan Eng tak menang. Dia hanya menang tanpa tanding. Walk over. Dan ini yang saya telah buat berpuluh-puluh kes terhadap saya, baik civil, baik kriminal. Kes civil, kes jenayah, saya buat begitu. Dan ramai yang orang kononnya menang kes lawan saya. Dan saya dibankruptkan. Saya kalau tak salah ada dalam 50 ke 40, 50, 60 juta kes.
Saya bayar ke yang 600,000? Kalau saya nak bayar, saya kena bayar yang 4, 5, 60 juta dulu sebelum saya bayar yang Guan Eng punya. Saya tidak akan bayar. As far as I'm concerned, you can go to hell, do what you want. I don't reply. Jadi, ini yang apa, bukan Guan Eng saja. Ini apa saya telah buat selama ini, beberapa kes sebelum ini, selama 20 tahun. Okey, isu ketiga. Guan Eng kata fitnah. Kalau saya pergi mahkamah, dan memang saya tak pergi, kalau saya lawan kes ini, memang saya tak lawan, saya jawab senang aja. Di mana yang saya fitnah Lim Guan Eng? Ada saya tuduh Lim Guan Eng apa-apa? Tak ada. Saya tak tuduh Lim Guan Eng apa-apa. Apa yang saya buat? Saya publish laporan siasatan MACC, SPRM. SPRM ataupun MACC telah membuat siasatan dan telah mengeluarkan laporan siasatan, investigation report tentang kes terowong bawah laut Pulau Pinang, Penang Undersea Tunnel. Dan kenyataan yang Guan Eng ni terima rasuah dan juga ramai pemimpin-pemimpin DAP lain di Pulau Pinang juga menerima rasuah, bukan saya yang tuduh. Ini tuduhan daripada kontraktor. Dan tuduhan kontraktor itu direkod oleh SPRM. Dan investigation report tu, laporan siasatan SPRM tu ditandatangani oleh orang tersebut, oleh kontraktor yang mengatakan dia rasuah Lim Guan Eng dan ramai pemimpin-pemimpin lain. So this is a statement by the contractor. The statement was recorded by MACC and was signed. Saya publish laporan itu. Bukan saya yang tuduh Lim Guan Eng rasuah. Saya hanya publish report MACC, report SPRM tentang tuduhan orang lain. Kontraktor yang menuduh. Dan laporan siasatan tu memang genuine. Oleh kerana MACC telah buat statement, mereka akan siasat bagaimana laporan itu boleh bocor. SPRM tidak kata laporan itu palsu. Mereka tidak kata laporan itu fake news. Mereka kata mereka akan siasat bagaimana laporan itu boleh bocor. It's a genuine report which was leaked. And di bawah undang-undang, report tersebut is under OSA, Official Secret Act. Bermaknanya, that laporan, that report is protected under Official Secret Act. Jadi tidak sepatut dikeluarkan. Not supposed to be published. Jadi saya publish. Jadi siasatan tu is bagaimana saya dapat report tu dan report tu bocor. Report tu publish. Siasatan bukan tentang laporan palsu atau fake report. Jadi bermaknanya MACC ataupun SPRM sendiri confirm report tu sahih. Report tu is genuine. And that report is investigation tentang kenyataan kontraktor. Dan kontraktor itulah yang confirm dialah yang merasuah semua orang ni, termasuk Lim Guan Eng. Saya tidak buat apa-apa tuduhan. Yang buat tuduhan tu ialah pihak kontraktor, dan tuduhan itu confirm oleh SPRM, dan laporan itu pun SPRM confirm memang sahih, memang genuine. So di mana yang kata saya fitnah Lim Guan Eng? I never make any allegation against Lim Guan Eng. My crime is not slander, libel ataupun fitnah. That's not my crime. My crime is publishing a document protected under OSA. Itu kesalahan saya. Saya mengeluarkan laporan
yang di bawah Official Secret Act tidak sepatut dikeluarkan. Nothing to do with fitnah. Nothing to do with saya menuduh Guan Eng. So that whole case yang sebenarnya tidak sepatut berlaku. Tapi saya tak masuk mahkamah lawan. I did not challenge the suit. Jadi Guan Eng menang tanpa tanding lah. Dalam kes macam ni, dia boleh kata apa sekalipun. He can say anything. Sebab saya tidak challenge what he said. So what he said becomes, fact. So that is a real issue, and ramai ialah orang Malaysia ni bukan faham sangat isu undang-undang, whether civil ke criminal ke, dan bagi dia, oleh kerana Guan Eng kata saya menang, ialah dia macam hari ni, malam ni, Man City akan lawan Chelsea, finals malam ni. Saya pun duk tunggu sekejap lagi, berapa jam lagi ni, football di antara Man City dengan Chelsea. Katalah Chelsea tidak hadir. Chelsea don't turn up, and then masa pukul 8 malam sini, iaitu kalau pukul 8 3 pagi lah, I think 3 pagi Malaysia, apabila MCT masuk padang, dan tengok-tengok Chelsea bus dia tak sampai, so MCT pun beritahu apa ni referee. Oleh kerana Chelsea tidak hadir, saya nak suruh awak declare yang pertandingan bola ni MCT menang 5-0. Sebab apa Man City menang 5-0 lawan Chelsea? Sebab Chelsea did not turn up. Man City seorang aja duduk di tengah padang. So maknanya we won the football match 5-0. Itulah Guan Eng punya declaration of menang terhadap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.